Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi sekali bersama-sama dalam sesi PDPR yang kesekian kalinya. Nampaknya sesi PDPR kita pun sebenarnya dah hampir ke penghujung kerana tak lama lagi insya-Allah pada 8 Mac kita akan uh, kembali kepada sesi bersemuka di sekolah insya-Allah. Okey, pada hari ini saya nak memberi sedikit penerangan dan penjelasan berkenaan dengan topik kemandirian spesies haiwan. Ciri dan tingkah laku khas haiwan. Okey, anda dah sedia? Pastikan bersama buku teks masing-masing sebagai rujukan. Okey, kalau dah, jom. Okey, apa itu kemandirian spesies haiwan? Okey, kemandirian spesies haiwan ni maksud dia adalah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Bagaimana haiwan tu dia nak pastikan spesies dia terus ada, terus wujud, terus hidup bagi mengelakkan kepupusan. Okey, antara kemandirian spesies haiwan antaranya adalah ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, kat sini saya ada senaraikan lebih kurang 7 ciri khas haiwan. Okey, antara ciri khas haiwan adalah cengkerang keras. Haiwan yang bercengkerang keras. Cengkerang keras ni bagi melindungi badan dia yang lembut daripada musuh. Contoh? Kura-kura, penyu. Okey. Seterusnya, sengatan berbisa. Ada haiwan yang mempunyai sengatan yang berbisa. Dia dengan sengatan berbisa ni dia dapat memberi ancaman kepada haiwan lain untuk melindungi diri dia lah. Okey, apa contoh? Banyak contoh haiwan-haiwan yang berbisa, antaranya adalah lipan, lebah. Okey. Mengeluarkan bau yang busuk. Ada haiwan yang mempunyai ciri khas iaitu mengeluarkan bau yang busuk untuk menghindarkan haiwan lain, menjauhkan haiwan lain, terutamanya musuh lah. Okey, apa contoh haiwan yang mengeluarkan bau yang busuk? Contohnya skunk. Skunk. Apa lagi? Pepijat. Okey, ada haiwan yang mempunyai corak pada badan dia yang menyerupai mata palsu. Okey, ni yang lebih senang, yang lebih kamu boleh nampak dan faham adalah contohnya kupu-kupu. Ada kupu-kupu, sejenis kupu-kupu yang pada bahagian sayap dia ada dua bulatan besar yang menyerupai mata. Jadi daripada situ musuh akan beranggapan ini ada satu spesies lain yang menakutkan. Okey, seterusnya sisik keras. Ada haiwan yang mempunyai sisik yang keras bagi melitupi tubuh badannya bagi melindungi diri daripada musuh. Contohnya macam buaya, macam ternggiling. Okey, otot kaki yang kuat. Ada haiwan yang mempunyai otot kaki yang kuat untuk dia dapat berlari, menjauhkan diri dia daripada musuh. Macam rusa, macam kangaroo, macam kuda. Okey, dan tanduk yang tajam. Ada haiwan yang mempunyai tanduk yang tajam. Contoh macam lembu, seladang dan sebagainya. Okey, ini ciri khas. Ciri khas ni apa yang ada pada tubuh badan dia lah. Pada fizikal dia. Okey, seterusnya tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Berbeza dengan tadi ciri khas, tingkah laku khas ni apa perbuatan dia bagi melindungi diri dia daripada musuh. Okay, yang pertama, mengembangkan duri tajam. Dia kembangkan duri yang ada pada badan dia. Contohnya macam landak bagi menakutkan musuh. Okay, yang seterusnya, mengembangkan badan yang berduri. Dia kembangkan badan dia yang berduri tu supaya musuh takut. Dia kelihatan berbahaya. Contoh macam ikan buntal. Memutuskan anggota badan. Anggota badan dia boleh tercabut, boleh putus. Contohnya macam cicak. Menyemburkan dakwat hitam. Dia keluarkan dakwat hitam, dia sembur dakwat hitam untuk melepaskan diri. Contohnya macam sotong. Memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Tadi yang ciri khas tadi ada cengkerang. Jadi ini tingkah laku dia, dia masukkan anggota badan dia ke dalam cengkerang macam kura-kura, penyu lah. Menggulungkan diri. Ni apa contoh haiwan yang menggulungkan diri? Ulat gonggok, betul.
dan ada haiwan yang hidup secara berkumpulan. Okey, seterusnya adalah ciri khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Okey, cuaca melampau ni sama ada cuaca yang sangat sejuk ataupun cuaca yang panas. Okey, ciri yang pertama berbulu tebal. Ni kawasan sejuk lah. Berbulu tebal tu badan dia dilitupi bulu yang tebal untuk mengelakkan kulit dia terkena pada suhu yang rendah. Bulu pelepah yang pendek dan padat. Ni bulu pelepah yang pendek dan padat ni sebagai penebat haba, contohnya pada penguin. Okey, bulu tebal tadi tu contohnya beruang kutub. Okey, cuping telinga yang kecil. Tujuan cuping telinga yang kecil ni untuk mengelakkan haba hilang daripada badan. Okey, contoh macam beruang kutub. Beruang kutub telinga dia kecil. Lapisan lemak yang tebal. Okey, lapisan lemak yang tebal di bawah kulit ni adalah bagi memerangkap haba. Okey, yang berwarna merah ni adalah di kawasan yang mempunyai cuaca yang sangat panas. Ciri khas di tempat yang panas, mempunyai bonggol untuk menyimpan air, macam unta dan juga bison. Okey, cuping telinga yang besar. Cuping telinga ni yang besar, yang tadi kecil kalau di tempat sejuk. Di tempat panas, cuping telinga besar untuk membebaskan banyak haba, biar badan dia kurang haba. Contohnya macam musang, contohnya macam gajah. Okey, unta pun telinga yang telinga besar juga. Okey, tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca melampau. Tadi ni daripada samalah daripada cuaca ni, ciri khas daripada cuaca melampau. Sekarang adalah tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada cuaca melampau, cuaca yang sejuk dan juga panas. Okey, apa tingkah laku dia? Ada 3. Okey, yang pertama migrasi. Migrasi ni maksudnya berhijrah, berpindah daripada kawasan yang sejuk ke kawasan yang lebih panas. Contohnya macam ikan paus, macam burung-burung daripada tempat yang sejuk dia berhijrah ke tempat yang lebih panas, sehinggalah musim sejuk itu berakhir. Seterusnya adalah berhibernasi. Berhibernasi ni maksudnya dia tidak aktif ataupun dia tidur sepanjang musim sejuk. Okey, apabila musim sejuk semakin hampir, dia mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi, dia makan dengan banyak, dan sepanjang musim sejuk tu dia tidak aktif, dia berehat, dia tidur sahaja untuk mengurangkan tenaga supaya dia dapat elakkan diri dia pada cuaca sejuk. Okey, bagi tempat-tempat yang bercuaca yang agak panas, antara tingkah lakunya adalah berendam dalam lumpur. Okey, berendam dalam lumpur ni untuk menurunkan suhu badan supaya badan dia lebih sejuk lah. Contohnya macam pada air, macam kerbau. Okey, berhibernasi ni contoh macam beruang kutub pun. Migrasi tadi macam saya sebut tadi lah, ikan paus. Okey, itu adalah tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Okey, seperti kebiasaan, ada tugasan untuk kamu. Tapi jangan risau, saya tak bagi kamu masa yang terhad. Saya serahkan kepada kamu, carilah masa yang sesuai untuk siapkan tugasan. Okey, kamu boleh daripada video saya tadi, penerangan saya tadi, kamu buat nota ringkas. Okey, pada slide saya tadi tu tak ada contoh haiwan. Saya nak kamu senaraikan contoh-contoh haiwan bagi setiap ciri dan tingkah laku. Okey, itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, jawab soalan dalam buku aktiviti pada muka surat 19 dan 20. Okey, so ambil masa kamu. Jangan risau, saya tak bagi kamu had masa. Kamu boleh buat ketika kamu free lah. Okey, tapi yang penting buat dan hantar dalam grup Telegram. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Semoga jumpa lagi pada sesi yang akan datang dan yang terakhir nanti.